Ya, saudara, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Dan seperti yang kami war-warkan kepada anda semua tadi, tiba masa untuk kami buka khidmat kaunter kali ini untuk kita mengenal lebih lanjut tentang Islamic Relief Malaysia yang merupakan sebahagian daripada organisasi sedunia ya, yang melibatkan 29 negara kesemuanya di setiap benua ada. Di Eropah ada, Asia ada, di Timur Tengah juga, di Amerika pun ada. Ya, di Amerika Syarikat sendiri pun ada, dan kita bersama Islamic Relief Malaysia untuk menceritakan lebih lanjut tentang amalan kebajikan yang ada dalam diri kita. Dari Islamic Relief Malaysia. Jadi kita bersama dengan Insinyur Haji Zairul Syahifuddin Zain Abidin yang merupakan pengarah negara Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, terima kasih kerana dapat bersama kami dalam segmen Khidmat Kaunter ni. Okey, pertama sekali sebelum kita mengajak lebih banyak masa lah dan terus pergi jauh di mana kita terus bercerita tentang Islamic Relief Malaysia itu sendiri. Latar belakang sedikit dan apakah sebenarnya objektif penubuhan Islamic Relief Malaysia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak RTM kerana memberi kami peluang sekali lagi untuk bersama. Saya rasa Islamic Relief Malaysia yang pertama ni tidak asing lagi. Dengan RTM ni kita memang sudah banyak membuat kerjasama kemanusiaan. Secara ringkasnya, Islamic Relief merupakan rangkaian NGO kemanusiaan di seluruh dunia, ditubuhkan pada tahun 1984 sebenarnya, oleh seorang warga negara Britain yang bernama Dr. Hani Al-Banna. Dan asalnya tu pun dia pergi ke Sudan, kemudian kali pertama dia melihat kesusahan yang ada, dan kemudian dia balik, dia kata I'm going full time. Dan kutipan yang pertama tu hanyalah dengan 1.3 pounds. Dia kutip sama-sama saudara dia, itulah permulaan. Dan kemudian Alhamdulillah Islamic Relief Malaysia ditubuhkan pada tahun 2005. Pada masa tu Tun Mahathir was the Prime Minister lah. Jadi dilancarkan oleh Perdana Menteri sendiri. Dan Alhamdulillah selepas daripada itu kita dah move on sebenarnya. Dan of course vision kita adalah untuk tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan mereka yang termiskin di dunia, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara, diberikan hak mereka dan bantuan kepada mereka. Itu saya ringkaslah. Okey. Dan sekiranya anda di luar sana ingin mengetahui lebih lanjut tentang khidmat yang disediakan oleh Islamic Relief Malaysia, juga cari-cari mungkin maklumat, apa jua maklumat mengenai Islamic Relief Malaysia, anda boleh hubungi kami di nombor talian 03-228-28579 atau 03-228-28579, juga melalui Facebook Selamat Pagi Satu Malaysia. Syarian Nadi Sri Pagi dan Halim Yu akan memetik mungkin soalan-soalan yang boleh dijawab oleh tetamu kita. Okey, baik, di ruang yang sedia ada ni, pertama sekali lah ke mana sebagai seorang pengarah negara untuk Islamic Relief Malaysia, pasti banyak pengalaman yang telah lalui melakukan misi-misi kebajikan ini. Jadi kalau kita boleh kongsikan pengalaman bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Saya rasa macam inilah sebab saya secara latar belakangnya dulu berasaskan pada saya pernah berkhidmat dengan kerajaan selama 6 tahun, dan kemudian saya terlibat di dalam dunia korporat. Dan semasa dalam dunia korporat itu sendiri sebenarnya saya telah didedahkan tentang bab kebajikan ini. Jadi hal kebajikan ini sebenarnya saya telah terlibat semasa zaman student lagi. Tetapi pengalaman yang paling menarik ataupun yang paling menyentuh hati ialah 2001. Peperangan apabila tentera Amerika Syarikat menyerang Afghanistan 2001, saya sudah berada di Spin Boldak. Kita buat kita punya klinik sendiri di dalam negara Afghanistan sendiri. Dan salah satu pasien yang dirawat pada masa itu, dia mengatakan bahawa dia sakit perut. Dan kita pun fikir kenapa. Jadi rupa-rupanya dia sakit perut tu kerana tidak ada rumput kering untuk dimakan. Kita kena memahami bahawa Spin Boldak ini ialah di kawasan selatan Kandahar, dan pada masa itu hujan dah tak turun selama 3 tahun. Jadi dia kata akhirnya sebab tak ada apa yang nak dimakan, dan yang dimakan hanyalah batu. Hanyalah batu. Dan itulah yang diberitahu, dan doktor kita dari Malaysia juga yang cek, dia kata memang confirm lah. Memang itulah yang jadi ni. Jadi itu menguatkan lagi azam kepada saya, maknanya untuk meneruskan kerja-kerja kemanusiaan ini. Jadi itulah antara contoh yang really itu antara kedaifan yang ada di luar sana. Jadi perasaan sewaktu itu, perasaan apabila melihat adanya wujudnya situasi-situasi yang begitu daif dan menekankan bagi umat Islam di luar sana. Bagi saya beginilah, maknanya bila kita melihat benda tu, seeing is believing. Maknanya kita bila melihat sendiri, kita merasa lebih yakin,
dan kemudian saya kata balik ke Malaysia, padanya komitmen ni akan diteruskan untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia bahawa kita kena bersyukur alhamdulillah dengan apa yang ada, dan with the strength, dengan kekuatan yang ada, dengan kelebihan yang kita ada, kita kena membantu orang yang susah dalam negara dan juga di luar negara. Because itulah antara kelebihan yang kita ada, alhamdulillah. Itu memberi satu kesedaran kerana kita pada negara kita Malaysia, meskipun kita susah, tapi kita masih lagi dapat menjamah makanan-makanan yang sedia ada di keliling kita. Ya, ini situasinya makanan Luigi setiap hari adalah rumput. Tidak ada rumput, makan batu. Ya, sebenarnya tidak ada pilihan pun. Tidak ada pilihan langsung di situ. Jadi bagaimanakah agaknya keterlibatan di dalam NGO kemanusiaan ini boleh menanamkan sifat kebajikan dan juga kesukarelawan, dan khasnya kita nak tujukan kepada masyarakat Malaysia lah untuk menyedari takkan hakikat bahawa ada orang yang lebih susah daripada kita yang berada di Malaysia ni. Saya mengambil kesempatan ini, sebenarnya ini pengalaman peribadi. Mungkin lain orang lain pengalamannya. Saya membawa beberapa